Baiklah, selepas kita belajar Melayan Union dan PTM Persekutuan Tanah Melayu, hari ini kita akan bergerak ke Sarawak dan Sabah untuk melihat pergerakan politik pada waktu itu. Okey, itu dia. Pergerakan politik di Sarawak dan Sabah dikatakan berbeza di Tanah Melayu. Okey, sebab di Tanah Melayu, orang Melayu telah berjaya menolak penjajahan mutlak British. Okey, ini berlaku apabila Melayan Union telah berjaya diganti dengan PTM. Okey, di Sabah dan Sarawak, mereka dipaksa menerima penjajahan mutlak British. Ini berlaku apabila keturunan James Brooke di Sarawak dan SBUB di Sabah menyerahkan Sarawak dan Sabah kepada kerajaan British di London sebagai tanah jajahan mahkotanya. Okey, boleh. Mengapa keadaan ini berlaku? Okey, so sekarang kita pergi Sarawak dulu untuk mengkajinya. Okey, cuba besarkan untuk anda. Okey, ini dia. Okey, so kita tengok. Raja Putih yang terakhir iaitu Raja Vannerbroek. Okey, ingin menyerahkan balik Sarawak kepada British kerana sebabnya satu, Vannerbroek ini sudah tua dan uzur dan penggantinya Anthony Brooke didapati tidak layak mentadbir Sarawak dengan berkesan. So, lantaran itu, Vannerbroek telah menghantar Gerard McBrien untuk mendapat persetujuan daripada pembesar tempatan Sarawak. Okey, tanpa berunding dengan mereka. Ini dikatakan satu muslihat Vannerbroek. Dan beliau telah mengisytiharkan tarikh penyerahan Sarawak kepada British pada 8 hari bulan Februari 1946. Okey, so dengan itu telah berlakulah penentangan. Berlaku penentangan terhadap tindakan Vannerbroek oleh penduduk tempatan. Okey, ini yang ada kan? So, kamu tambah lagi sikit soalannya. Okey. Selain penentangan penduduk tempatan, okey, tambah pemimpin tempatan dan juga persatuan kaum tempatan. Okey. Tambahannya sebagai soalan tambahan. Okey. So, siapakah pemimpin dan persatuan kaum tempatan yang menentang pada awalnya is Dato' Patinggi Abang Haji Abdillah yang selaku Ketua Masyarakat Melayu pada waktu itu, Persatuan Melayu Sarawak dan Persatuan Dayak Sarawak. Okey, mengapa mereka menentang tindakan Vannerbroek? Sebab tindakan Vannerbroek ini bercanggah dengan Perlembagaan Negeri 1941. Apa itu Perlembagaan Negeri 1941? Okey, mari kita kaji. Okey, nota di sebelah kamu. Nota EGSA di sebelah muka syurat ada soalan F, iaitu Perlembagaan 1941 adalah perlembagaan bertulis pertama di Sarawak, di mana menurut perlembagaan ini, Vannerbroek berjanji akan membeli kerajaan sendiri kepada Sarawak. Okay, so maksudnya menurut perlembagaan ini, Sarawak akan dibeli berkerajaan sendirilah. Okey, dan kuasa mentadbir pula akan diberi kepada Majlis Negeri yang ahlinya, ahli Majlis Negeri akan dilantik oleh Raja Sarawak. Okey, tetapi sekarang Vannerbroek nak balik Sarawak kepada British pula. Okey, so ini menjadi sebab penentangan yang pertama. Okey, so kita kaji the second sebab. Keputusan Vannerbroek ini tidak berunding dengan orang tempatan ataupun ketua-ketua mereka. Okey, itu dua sebab yang menyebabkan mereka menentang. Okey, so lantaran daripada itu, Vannerbroek telah mengadakan mesyuarat dengan Majlis Negeri. Okey, dan sokongan daripada golongan bukan Bumiputera, boleh nampak. Okey, sokongan golongan bukan Bumiputera dan juga pegawai British lebih daripada mereka yang membantah Makkah. Sarawak telah diisytiharkan sebagai tanah jajahan mahkota British pada 1 hari bulan Julai 1946.
Okey, so dengan itu telah berlaku penentangan secara terbuka. Okey. Okey, telah berlaku penentangan secara terbuka daripada penduduk-penduduk tempatan dan pertubuhan-pertubuhan. Okey, pertubuhan yang terlibat. Okey, satu. PKMS iaitu Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak yang tempoh hari ditubuhkan di bawah naungan Dato' Patinggi Abang Haji Adila. PNS Persatuan Melayu Sarawak, Persatuan Dayak Sarawak, BPS Barisan Pemuda Sarawak, BPN Sibu iaitu Barisan Pemuda Melayu Sibu. Okey, boleh ah? Okey, so kita tengok cara ataupun tindakan mereka menentang, apa cara yang mereka pakai. Okey, satu. Kaum ibu dalam PKMS telah membantah dengan berdemonstrasi dan menghantar surat bantahan kepada kerajaan British. Okey, so tindakan British pula kita tengok. British pula mengeluarkan surat perkeliling bilangan 9 untuk memberi amaran kepada kaki tangan kerajaan bahawa tindakan akan diambil bagi mereka yang terlibat. Okey, so sesiapa kaki tangan awam yang terlibat, tindakan akan diambil. So dengan itu sebagai tanda bantahan, tanda bantahan terhadap surat perkeliling bilangan 9 British tadi. So selama 338 orang kaki tangan awam meletak jawatan. Okey, sebagai jawapan kepada British. Okey, tindakan seterusnya. Okey, mereka telah menubuhkan Pakatan Sulit yang dikenali sebagai rukun, kumpulan rukun 13 yang ditubuhkan oleh kaum terpelajar dan orang muda Sarawak. Dan sehingga kemuncaklah apabila Rosli Dobi telah menikam Gubernur Sarawak yang baru dilantik iaitu Sir Duncan Stewart. Iaitu Gubernur yang kedua pada waktu itu semasa beliau melawat Sibu pada 3 hari bulan Disember 1949. Okey, itu kemuncaklah tindakan gerakan anti penyerahan di Sarawak. Okey, so apakah tindakan British terhadap Rosli Dobi? Okey, so tindakan British. Okey, British telah menghukum gantung Rosli Dobi dan 3 orang rakan yang terlibat. Okey. Dan tindakan Rosli Dobi dan mereka yang terlibat itu dikatakan tidak berjaya sebab pemimpin Sarawak pada waktu itu tidak bersatu. Okey, boleh ya? Okey, so itu tindakannya. Okey, soalan E. Jelaskan kumpulan rukun 13 itu yang kita telah belajar tadi iaitu kata Pakatan Sulit yang menentang penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Okey, boleh tambah di sini ditubuhkan oleh kaum terpelajar dan orang muda Sarawak. Dianggotai oleh golongan muda BPS Sibu tadi iaitu Barisan Pemuda Melayu Sibu dan Rosli Dobi juga menjadi anggotanya. Okey, boleh? Itu sahaja tentang pergerakan politik di Sarawak. Okey. Ini tadi telah kita bincang. Okey, kalau sudah kita beralih ke Sabah. Okey. Mengapakah gerakan anti-British di Sabah berkembang dengan agak perlahan? Okey, ataupun murid-murid boleh tambah soalan tambahan ini. Mengapa kegiatan kebangkitan kesedaran politik di Sabah amat perlahan, berpecah belah dan tidak berkesan? Okey, sebabnya sebab penubuhan persatuan di Sabah ini lebih bersifat sosial ekonomi dan bersifat sederhana. Okey, contoh-contoh persatuan yang ada. Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan PKML, Persatuan Melayu Jesselton PNJ ataupun Barisan Pemuda Barik. Okey. Okey, malah apabila Sabah diserah kepada British sebagai jajahan taklukannya pada 1946 di Sabah, tidak terdapat tentangan yang jelas dan terbuka daripada penduduk tempatan. Malah pada 1951 persatuan-persatuan ini terkubur begitu sahaja. Okey, so itulah
pelajaran kita hari ini. Okey, kita merumus secara keseluruhan apa yang kita belajar hari ini. So, hari ini murid-murid telah belajar pergerakan politik di Sarawak dan Sabah. Sarawak kita telah kaji sebab Brian Brooke nak menyerah balik Sarawak kepada British. Apakah sebab pemimpin tempatan dan persatuan menentang tindakan Brian Brooke? Okay, kamu juga belajar siapakah pemimpin dan persatuan yang menentang. Okay, cara-cara menentang. Okay, dan juga sedikit tindakan British. Okay, dan kita belajar sikit saja tentang pergerakan politik di Sabah. Okay, so itu dia hari ini. So kita tengok. So dengan rasminya kita telah habis bab 4 lah. So bab 4 ini murid-murid belajar dua bahagian besar saja, iaitu kita tengok sebelum itu ada Malayan Union dan PTN di Semenanjung. Okey, dan bahagian kedua di Sabah dan Sarawak. Okey, itu tentang keseluruhan bab 4. Okey, setakat ini saja. Jumpa lagi.